Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan Cikgu Kuna, dan video kali ini adalah mentakrif ketaksamaan linear. Terusnya, Cikgu tunjukkan anak-anak satu contoh soalan yang bukan rutin bagi soalan ketaksamaan linear. Sebelum ni, untuk soalan rutin, anak-anak diminta untuk melukiskan satu garis lurus yang belum dilukis dan diminta melorotkan ketiga-tiga rantau yang memuaskan ketaksamaan tadi. Untuk soalan yang bukan rutin, anak-anak akan diberi satu graf yang telah dilorotkan rantau ketaksamaannya. Cuma anak-anak diminta untuk menyatakan ketaksamaan. Maknanya dia keterbalikan lah daripada soalan tadi. Kalau soalan tadi diberi ketaksamaan, anak-anak diminta melukiskan dan melorotkan. Tetapi soalan bukan rutin, lorotkan dan lukisan garis lurus telah siap dilukis. Cuma anak-anak diminta untuk menyatakan ketaksamaan tadi. Jadi di sini apa yang penting, anak-anak kena tahu macam mana nak bina persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus anak-anak dah belajar semasa tingkatan 4, iaitu Y sama dengan MX tambah C. M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y. Okey, sekarang kita lihat pada graf yang telah diberi, yang telah siap dilorotkan. Okey, yang pertama, untuk nota garis lurus, anak-anak ingat balik untuk paksi Y dan paksi X, jika ada satu garis lurus yang memotong paksi Y. Contohnya garisan biru itu memotong paksi Y pada nombor 8, maka garisan ini adalah Y sama dengan 8. Katakanlah lagi, satu lagi bentuk garis lurus juga tetapi memotong paksi X pada nombor 4, maka garisan lurus yang memotong paksi X itu adalah persamaannya X sama dengan 4. Tetapi untuk garisan condong, bukan garis lurus yang mengufuk ataupun yang mencancang. Bila garisan condong, maka sudah tentu akan ada kecerunan. So, contohnya katakanlah soalan macam ni. Jadi bila garisan condong, anak-anak mesti cari kecerunan dulu. Macam mana nak cari kecerunan? Kecerunan kita akan guna formula Y per X ataupun mencancang per mengufuk. Selepas dapat kecerunan, anak-anak juga diminta untuk mencari nilai C. Barulah anak-anak akan dapat apakah persamaan garis lurus untuk garisan condong. Cuba kita lihat bagaimanakah bentuk soalan bukan rutin yang cikgu tunjukkan ini. Langkah yang pertama, anak-anak cari garisan yang mengufuk atau mencancang sahaja dulu, supaya kita dapat buat satu ketaksamaan yang lebih mudah. Sebelum tu anak-anak juga kena ingat nota tadi. Jika garisan penuh, garisan lurus tadi adalah garisan penuh, maka simbol ketaksamaan mesti dua lapis, sama ada besar dan sama atau kecil dan sama. Tetapi jika garisan yang diberi tadi putus-putus, maka kita ingat garisan putus-putus tadi simbol ketaksamaannya adalah selapis, sama ada besar ataupun kecil. Untuk menentukan simbol tadi besar ataupun kecil, jika lorotkan tadi dilorot ke atas, maka simbolnya adalah besar ataupun besar dan sama. Tetapi jika lorotkannya di bawah garisan, maka simbolnya kecil ataupun kecil dan sama. Langkah pertama, cikgu ambil garisan yang mendata tadi. Yang mana kita nampak garisan yang mendata ini memotong paksi Y.
Apabila garisan ini memotong paksi Y, okey, yang potong paksi Y, maka persamaannya mesti Y sama dengan. So, kita lihat balik Y sama dengan memotong paksi Y pada nombor 1. Maka garis lurus ini adalah Y sama dengan 1. Okey, itu dari segi persamaan. Sedangkan soalan meminta ketaksamaan. Jadi ketaksamaan ni sama ada simbol besar dan sama, ataupun besar, kecil dan sama, ataupun kecil. Untuk pastikan sama ada simbol tadi besar atau kecil, kita lihat balik lorekan tadi adakah berada di atas ataupun di bawah garisan. Contohnya garisan yang putus-putus tadi kat sini, dan kita nampak lorekannya adalah di atas garisan tadi. Letakkan pembaris pada garisan dan lihat adakah lorekan di atas pembaris ataupun di bawah pembaris. So kita nampak lorekannya adalah di atas pembaris, maka simbolnya akan jadi lebih besar. So ketaksamaan ni adalah Y lebih besar daripada 1. Dan simbolnya adalah selapis kerana garisan yang dilukis adalah garisan putus-putus. Okey, so yang pertama kita dapat ketaksamaannya Y lebih besar daripada 1. So dapat 1 markah. Okey, yang kedua, kita lihat apakah lagi garis lurus yang tiada persamaan dalam soalan ni. Contoh garisan lurus ini, okey, cikgu cuba terangkan supaya anak-anak nampak. Okey, untuk garis lurus ini anak-anak tidak perlu cari kerana telah diberi persamaan. Maka di sini kita abaikan. Okey, kita cari persamaan yang belum ada. So di sini kita nampak ada satu lagi garis lurus yang belum ada persamaan. Jadi di sini kita kena carikan sendiri. Langkah pertama anak-anak lihat garisan ini adalah garisan condong. So bila garisan condong mesti kena cari M iaitu kecerunan, dan mesti cari C iaitu pintasan Y. Yang mana garisan lurus tadi mesti berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Langkah pertama anak-anak tengok C dulu. Kalau dah diberi C, terus tuliskan apakah nilai C. Contoh di sini kita lihat garisan biru tadi memotong paksi Y pada nombor 1. Bermaksud C-nya adalah 1. So dah dapat nilai C. Bila dah dapat nilai C, nilai Y dan X hanya disalin sahaja. Apakah yang belum kita dapat? Iaitu M yang kita perlu cari, iaitu kecerunan. Dan kecerunan cikgu dah bagi tahu, kecerunan adalah Y per X, mencancang per mengufuk. Langkah untuk cari kecerunan, di garisan yang condong tadi, anak-anak ikut formula Y per X. Y itu adalah mencancang. Maka daripada garisan condong tadi, anak-anak gariskan secara mencancang diikuti dengan mengufuk, iaitu bentukkan bentuk segitiga. Cuma pastikan anak-anak lukis garisan yang mencancang dulu. Okey, daripada 1 tadi, garisan condong tadi, anak-anak naik secara mencancang daripada nombor 1, anak-anak berhenti di nombor 6. Maka jarak mencancangnya adalah 6 tolak 1 sama dengan 5. Jadi Y anak-anak dapat 5 tadi. Okey, 5. Okey, mengufuk. So mengufuk adalah daripada sifar tadi. Sifar bergerak sehingga, okay, anak-anak tengok pada paksi X lah mengufuk. So sehingga nombor 5. Sifar sehingga 5 bermakna 5 tolak 0 juga sama dengan 5. Adakah nilainya negatif atau positif? Bergantung kepada anak-anak lihat
pergerakan X tadi adakah ke kanan atau ke kiri? Selepas dia bergerak secara mencancang tadi, anak-anak lihat dia bergerak ke mana. So, bila dia bergerak ke kanan, maka kecerunannya adalah positif. Jadi kecerunannya adalah positif. 5 bagi 5 1, maka M di sini adalah 1X. Maka persamaan yang kita dapat Y sama dengan X tambah 1. Okey. Soalan nak ke tak samaan, maka sekali lagi letakkan pembaris. Kita lihatkan garis lurus pembaris tadi, lihatkan lorekannya dan kita nampak lorekannya berada di bawah pembaris tadi. So bila di bawah pembaris, kita tahu simbolnya adalah kecil. Sama ada selapis atau dua lapis, bergantung kepada garisan tadi sama ada penuh ataupun putus-putus. Jadi kita nampak garisan biru tadi adalah garisan penuh, maka simbolnya adalah dua lapis. So maka di sini jawapan yang kedua adalah Y lebih kecil dan sama dengan X tambah 1. So dapat lagi 1 markah. So ini adalah satu contoh soalan yang bukan rutin di mana gambar rajah yang diberi yang telah siap dilorekkan, tetapi anak-anak pelajar diminta untuk menyatakan ketaksamaan daripada garis-garis yang telah dilukiskan tadi. Jadi kemahiran yang anak-anak pelajar kena kuasai untuk tajuk ini adalah kemahiran untuk membina persamaan garis lurus. Okey, satu lagi bentuk soalan bukan rutin yang juga memintakan anak-anak mentakrif, mentakrif atau menyatakan ketaksamaan bagi graf yang telah dilorekkan. Okey, ini contoh soalan percubaan SPM tahun lepas tahun 2019. Okey, contoh yang pertama dah diberi persamaan tersebut. So yang ni tak ada masalah, anak-anak tak perlu cari dah persamaan sebab dah diberi. Cuma tugas anak-anak nak pastikan adakah ketaksamaannya besar ataupun kecil. Yang pertama, stepnya ambilkan pembaris, letakkan pada garis lurus yang diberi. Kemudian lihat adakah lorekan tadi berada di atas pembaris ataupun di bawah pembaris. So kita nampak lorekannya adalah di atas pembaris, maka ketaksamaannya semestinya lebih besar. Dan untuk pastikan adakah simbolnya dua lapis ataupun selapis, kita lihat pada garis lurus tadi. Dan garis lurus itu adalah garis lurus yang penuh, maka simbol ketaksamaan tadi adalah dua lapis. So, yang pertama kita dapat ketaksamaannya Y lebih besar dan sama dengan negatif X tolak 6. So, dapat 1 markah. Okey, yang kedua, kita lihat lagi persamaan pun telah diberi. Anak-anak tak perlu cari dah persamaan tadi. Cuma sekarang kita lihat garisan yang diberi adalah garisan putus-putus. So kita dah nampak dah garisan putus-putus, maka ketaksamaannya adalah selapis. Sekarang kita letakkan pembaris pada garis lurus tadi. Cuba lihat adakah lorekan tadi berada di bawah pembaris ataupun di atas pembaris. So kita nampak lorekannya berada di bawah pembaris. Okey, maka ini menunjukkan ketaksamaannya adalah lebih kecil dan simbolnya adalah selapis kerana garis lurus tadi adalah garis lurus yang putus-putus. Maka di sini kita dapat ambil yang kedua, ketaksamaannya adalah Y lebih kecil daripada X tambah 8. Okey, sekarang tinggal satu lagi ketaksamaan yang kita tak tulis. Kalau kita lihat di sini, ada dua sahaja persamaan yang diberi. Tiada lagi persamaan yang diberi. Kemudian kita lihat manakah lagi garis yang memenuhi ruangan yang berlorek tadi. So kita lihat yang ni satu garis, yang ni dua garis, maka garis yang seterusnya adalah berada pada paksi Y tadi. Okey, ni adalah garisan yang seterusnya. Maka garisan yang ketiga adalah berada pada paksi Y. Kalau kita ingat balik, okey,
dalam garis lurus. Okay, kalau kita ingat balik dalam garis lurus, garis lurus yang memotong paksi Y, maka persamaan ni adalah Y sama dengan. Manakala untuk garis lurus yang memotong paksi X, maka persamaan ni adalah X sama dengan. Jadi anak-anak lihat balik, garis lurus tadi berada di paksi Y. Tetapi kita tidak boleh tuliskan persamaan Y sama dengan. Kerana anak-anak ingat balik, bila garisan yang mencancang, dia memotong paksi X. Sama juga dengan garisan ini. Garisan ini memotong paksi X. Okey, memotong paksi X pada nombor 0. Maka garisan ini adalah garisan X sama dengan 0, bukan Y sama dengan 0. Jadi ramai pelajar yang salah faham apabila lihat paksi yang menutupi rantau berlorek ini adalah paksi Y, terus menyatakan persamaannya adalah Y sama dengan 0. So jawapan ni adalah salah, ya. Okay, so jawapan yang betul adalah X sama dengan 0. Dan dari segi ketaksamaan, kita tengok, okay, adakah lorekan tadi, kalau garisan lurus, garisan straight, kita akan tengok adakah lorekan tadi berada di sebelah kanan pembaris ataupun di sebelah kiri pembaris. So kita tengok kat sini, lorekannya adalah berada di sebelah kiri pembaris. So bila di sebelah kiri, maka jawapannya adalah lebih kecil. Dan disebabkan paksi, paksi Y, paksi tiada garisan yang putus-putus. Garisannya adalah garisan penuh, maka simbol tadi adalah 2 lapis. Maka jawapan kita yang ketiga adalah X lebih kecil dan sama dengan 0. So di sini anak-anak dapat 3 markah. Okey, jadi semoga anak-anak faham dan dapat applykan nota dan tips yang cikgu bagi ni dalam peperiksaan yang akan datang. So, good luck, all the best. I love you. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Kuna Matematik Mudah Mesej. Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Bye-bye.